Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam revolusi. Hari ini kita mau buat live. Saya akan buat berucap mengenai kezaliman kerajaan Ismail Sabri dan juga Ajiji lah kan. Alhamdulillah di hari dapat juga buat live kan. Kita jumpa kongsi kan. Aku mau bersama rakan-rakan aku nih kan, kita berbincanglah dalam live aku nih, kopi-kopi bersama saya nih kan. Oke, aku mau cek. Oke, tuan-tuan dan puan-puan, kita bercerita dulu mengenai vaksin kan. Sebelum aku bercerita mengenai peruntukan Sabah budget yang diumumkan oleh kerajaan pusat 2-3 hari ini yang telah diumumkan lah kan. Tuan-tuan dan puan-puan, Menteri Kesehatan kan, kamu pun tahu juga bahwa budak umur 5 tahun kan diwajibkan untuk bervaksin. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, budak kan. Jadi saya kasih tahu terus terang dalam live saya lah, anak saya ada berumur 5 tahun kan. Jadi saya tidak akan benarkan Kementerian Kesehatan mau vaksin saya punya anak. Kenapa tuan-tuan? Bagi saya vaksin ini tidak betul tuan-tuan dan puan-puan. Tidak betul. Ini adalah satu vaksin nih kan. Aku sudah cakap ini balik-balik ke dalam live aku tuh kan. Dapat aku cakap balik kan. Aku cakap balik lah. Vaksin ini adalah satu perancangan kerajaan persekutuan kan. Perancangan kerajaan persekutuan supaya tuan-tuan, kita kasih lipat dulu kereta api itu. Aku nih buat live, aku di Putatan tuan-tuan, buat live sambil boring-boring, aku buat live bersama kamu lah kan. Vaksin ini adalah satu perancangan kerajaan persekutuan supaya mereka kekal berkuasa Ismail Sabri, Khairi Jamaluddin, Ketua Menteri Sabah Ajiji, dia gunakan vaksin ini supaya mereka kekal berkuasa, begitu betul. Jadi vaksin ini diorang gunakan alasan lah, mau vaksin budak lah, orang tua lah. Bayangkan tuan-tuan, ada cikgu telepon saya nih, guru-guru telepon saya di Sabah, di Borneo nih. Dia mengajar di kawasan bandar lah. Guru-guru di Sabah nih ramai tidak bersetuju dengan vaksin tuh. Mereka telepon saya nih tuan-tuan. Cuma diorang nih terpaksa kan. Aku tidak akan bercerita lah mengenai rahasia guru-guru di Sabah nih, di Borneo nih, tak payahlah kan. Tapi diorang bagi tahu saya, diorang telepon saya. Guru-guru di Sabah nih, aku rasa tidak banyak lah yang menyokong vaksin nih. Tidak banyak. Aku rasa dalam 10% lah cikgu-cikgu di Borneo Sabah nih yang menyokong vaksin. 90% tuh cikgu tidak akan menyokong tuan-tuan dan puan-puan. Tidak akan menyokong vaksin nih. Ini cerita guru nih. Diorang telepon saya sendiri. Diorang sokong perjuangan kita menentang pemaksaan vaksin kepada rakyat nih. Mereka sokong kita. Alhamdulillah diorang sokong kita punya perjuangan supaya kerajaan ini berhenti daripada memaksa rakyat supaya kita ini menerima vaksin. Diorang menyokong, guru-guru menyokong kepada perjuangan anti vaksin, bahwa mereka sokonglah begitu tuan-tuan. Saya sudah berhenti merokok tuan-tuan. Alhamdulillah saya sudah berhenti merokok.
Oke lah sikit, badan tuh sehat lah sikit kan, gitu bang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau lah contoh ini aku cerita lah tuan-tuan, kamu komen lah, mana tuh aku boleh balas kan, sebab aku buat live ini udah lama tuan-tuan, dalam setengah jam lah aku buat live insya Allah. Coba kamu tuan-tuan pikirkan, apabila anak kita divaksin umur 5 tahun tuh kan, ini aku beritahu kamu nih ya, apabila anak kita tuh divaksin meninggal dunia, adakah Kementerian Kesehatan ataupun Kerajaan Pusat ataupun Kerajaan Negeri Sabah nih, si Haji ini, kan? Dia bertanggung jawab kalau ada mati atau kesan sampingan kepada anak kita yang umur 5 tahun tuh. Bayangkan tuan-tuan, bodohnya kerajaan Sisme Sabri ini ya. Apa ndak aku cakap bodoh kan tuan-tuan? Budak umur 5 tahun bah dia vaksin. Bayangkan bah kebodohan Kerajaan Pusat dan Kerajaan Borneo. Sedang pun orang tua ni kan tidak juga tahan dengan kesan sampingan vaksin tu. Ini budak lagi bah dia orang mau vaksin. Tuan-tuan dan puan-puan, ini aku mau cerita tentang aku lah pula kan. Anak saya semua tidak sekolah. Urusan semua saya semua cancel, semua ban semua. Kenapa? Sebab anak saya ni mau pergi sekolah, perlu divaksin dulu baru pergi sekolah. Jadi saya tidak akan izinkan anakku pergi sekolah, sebab apabila ada masalah anak aku tu, anak-anak apa ni, budak-budak tu kan anak saya tu, tidak ada satu orang pun yang bertanggung jawab kalau ada kesan sampingan terhadap anak saya tu. Memanglah vaksin tu, memanglah kan, kita ndaklah cakap pula apa kan. Vaksin ni sepatutnya kan tuan-tuan dan puan-puan, kerajaan bagi pilihan bah, begitu. Tidak perlu kerajaan paksa rakyat tu tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, nampak sangat kerajaan ni dia terlampau zalim tuan-tuan dan puan-puan. Jadi apabila dia zalim, rakyat akan sengsara. Inilah masalah kepada rakyat kita ni tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, kepada rakyat ni, kepada rakyat Borneo Utara ni, kan, kita bersatu, kita tolak kerajaan yang zalim ni tuan-tuan. Kerajaan ni sebenarnya untuk pengetahuan kamu, dia adalah salah satu kerajaan yang zalim tuan-tuan. Perlu kita tolak kerajaan yang menzalimi kepada kita ni. Semua urusan, kau tengok aku dapat maklumat lagi. Ibu bapa yang berurusan pergi Jabatan Pendaftaran Negara JPN sekarang, tidak boleh pergi berurusan anak dia ni tuan-tuan. Tidak boleh sudah berurusan. Itu sebab aku dah begitu kepada rakan-rakan aku kan, orang Borneo akan menjadi pendatang. Kita ni, generasi kita akan datang ni yang tidak bervaksin lah, anak-anak keturunan kita ni, anak cucu kita ni akan menjadi pendatang di Borneo. Kenapa? Sebab semua urusan kerajaan, rakyat ni, apabila kita berurusan pergi jabatan kerajaan, kita tidak dibenarkan tuan-tuan, kecuali kita bervaksin. Bayangkan kezaliman kerajaan Ismail Sabri ini tuan-tuan dan puan-puan. Aku pun dah tahu apa aku mau cakap tuan-tuan. Itu sebab balik-balik aku cakap, harap-haraplah apa ni PRU di Melaka tu kan, tolaklah pemimpin UMNO dan bersatu. Tolak tuan-tuan. Pemimpin yang zalim ni tuan-tuan, perlu kita tolak juga. Tidak ada alasan, kita kena tolak tuan-tuan. Bayangkan hari ni hari Jumat, kan? Hari Jumat hari ni, aku pun dah tahu berapa 2 tahun lebih sudah aku tidak solat di masjid. Kan sekarang ni kalau kau mau sembahyang, kau kena ada vaksin 2. Bayangkan tuan-tuan, kan? Gara-gara kita tidak bervaksin, kita tidak boleh sembah Allah, kita tidak boleh solat di masjid. Bayangkan kekejamannya kerajaan Ismail Sabri. Aku terus teranglah tuan-tuan dan puan-puan, selagi kerajaan Ismail Sabri ni memerintah, si Haji ni di Sabah ni akan, itulah yang aku cakap balik-balik dalam live, kita akan mendapat bala saya kasih tahu kamu tuan-tuan. Jom kita minum dulu, tolong komen kan, bagi pendapat mengenai
Kamu komen saja. Dan sebab ramai ibu bapa yang tidak bersetuju dengan vaksin ni tuan-tuan. Ramai. Jadi itu sebab aku begitu kepada tuan-tuan. Kita harus bangkit, kita harus bersuara ni. Tidak perlu kita berdiam. Tidak perlu kita berdiam apabila kerajaan tu zalim. Kita harus bersuara juga ni tuan-tuan dan puan-puan. Tidak boleh kita biarkan ni. Kan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita cerita pasal apa ni Jabatan Pendaftaran Negara JPN Sabah ni ya. Ramai yang mengadu ibu bapa ni, anak mereka ni kan tidak dapat sudah sejak lahir. Tidak dapat sudah kad pengenalan gara-gara divaksin. Aku dapat maklumat lagi tadi, orang budak tu kan ayah budak tu tidak tahu lah berapa umur, aku pun lupa, sudah tanya. Baru suntikan 1 kali kan, dia tidak boleh ambil dia punya kad pengenalan sudah di JPN. Bilang JPN mesti ada 2 dos suntikan baru boleh budak tu ambil IC dia atau buat permohonan IC. Itu sebab tuan-tuan dan perempuan, tidak lama lagi kita orang Borneo ni kita akan menjadi pendatang. Yang pendatang ni akan menjadi orang Sabah, yang kita orang Sabah ni akan menjadi pendatang, PTI. Tuan-tuan dan puan-puan, aku sebenarnya geram lah dengan kerajaan ni tuan-tuan dan puan-puan. Aku kadang-kadang kan, kadang-kadang kalau kita berjuang, kita memperjuangkan hak rakyat ni, termasuk kita semua lah kan. Ada rakyat yang tidak menyokong perjuangan untuk tumbangkan kerajaan Ismail Sabri ni. Ada lagi satu tuan-tuan, kemarin dulu aku dapat maklumat kan. Rupa-rupanya tuan-tuan dan puan-puan, Anwar Ibrahim ni, Presiden Parti PKR ni telah menyokong vaksin tuan-tuan. Okey, aku cakap satu kali lagi tuan-tuan. Anwar Ibrahim telah menyokong pemberian vaksin kepada rakyat. Mereka sudah menyokong ni tuan-tuan. Diorang itu sebabkan susah mau cakap tuan-tuan dan puan-puan. Jadi saya berpikir semalam kan, semua pemimpin kerajaan persekutuan tidak boleh pakai sudah sekarang. Sebab apa tuan-tuan? Bagi aku tuan-tuan, kan, bagi aku lah, apabila pemimpin daripada Malaya tu menyokong pemberian paksaan vaksin kepada rakyat ni, itu adalah pemimpin tidak boleh pakai tuan-tuan. Tidak boleh pakai sudah tu. Tidak boleh pakai sudah apabila kerajaan atau pemimpin Malaya tu, ini Borneo Sabah ni dia ikut sejak ni sebenarnya. Apabila pemimpin Malaya tu telah menyokong pemberian vaksin paksaan kepada rakyat. Jadi tuan-tuan, ini aku mau bagi tahu kamu terus terang lah. Anwar Ibrahim, kita boleh anggap dia salah satu penyokong sistem pemerintahan Dajjal Anwar Ibrahim. Tidak boleh sudah disokong si Anwar Ibrahim, tidak boleh sudah tuan-tuan. Aku sebelum ni aku sokong Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Kan? Aku ingat dia ni Anwar Ibrahim ni. Kan? Aku ingat Anwar Ibrahim ni, dia tidak sokong pemberian vaksin kepada rakyat. Rupa-rupanya dia telah menyokong. Jadi Anwar Ibrahim, dia adalah salah satu pemimpin yang menyokong sistem pemerintahan Dajjal. Kita perlu tolak pemimpin-pemimpin macam ni. Aku sudah beritahu dengan rakan-rakan aku kan, apabila pemimpin tu menyokong pemaksaan vaksin kepada rakyat, tidak boleh pakai sudah tuan-tuan. Tidak boleh pakai sudah tuan-tuan. Kita perlu tolak ini kerajaan, pemimpin yang menyokong pemberian vaksin ini tuan-tuan. Jadi kita cerita kepada JPN tuan-tuan. Coba tuan-tuan fikirlah kan. Tuan-tuan fikir. Kalaulah berlarutan masalah ni kan, rakyat yang berurusan jabatan pendaftaran memohon IC itu kan, gara-gara vaksin tu tiada, dia tidak boleh dapatkan pengenalan IC dia. Jadi apa jadi dengan orang Sabah, dengan orang Borneo, Bumi Putra Borneo ni? Cuba tuan-tuan fikirlah.
sekarang di JPN tidak boleh kau berurusan kad pengenalan kau punya anak-anak kalau dia tidak vaksin, tuan-tuan. Itu sebab tidak lama lagi orang Sabah akan menjadi pendatang di Sabah. Kita akan menjadi PTI ini, percayalah kamu tuan-tuan dan puan-puan. Tadi aku cerita balik lah, tadi aku dapat maklumat tuh, budak tuh umur berapa, 12 tahun lah begitu, 12 tahun, cepat mau ambil kad pengenalan kan, suntikan 1, tidak dapat memohon kad pengenalan. Bilang pegawai JPN tuh tidak boleh dibilang kau ambil IC sebab kau belum divaksin 2 kali. Sepatutnya ini JPN ini pun bongok tahap gaban juga, ini JPN Jabatan Pendaftaran ini pun bodoh juga pengarahnya nih. Sepatutnya kan apabila undang-undang tuh boleh merosakkan rakyat, tidak perlu kau ikut undang-undang yang bodoh tuh, bang. Ini aku pesanlah kepada pengarah-pengarah jabatan di Sabah nih kan, di Borneo nih kan. Apabila undang-undang yang dibuat oleh kerajaan persekutuan, undang-undang itu menzalimi rakyat, tidak perlu kamu ikut. Bayangkan, kalau ada 10.000 budak mau ambil IC, buat permohonan IC, ditolak oleh JPN, alasan vaksin. Coba kamu bayangkan betul. Itu aku cerita pasal 10.000 budaknya tuh. Aku rasa 10.000 nih yang budak tahun ini yang akan mengambil kad pengenalan. Termasuk anak saya 1 orang. Anak saya ini dia belajar di Sanjek. Sekarang nih disuruh bervaksin saya punya anak, baru boleh buat permohonan IC. Saya tidak akan mau tuh. Inilah aku bilang, pengarah JPN ini pun bodoh tahap gaban juga nih, ada otak langsung. Nah jadi anak saya sangkut 1 orang. Kau tengok orang Sabah akan jadi pendatang. Orang Sabah akan menjadi pendatang haram di tempat dia sendiri, di tanah air dia sendiri. Akan menjadi pendatang. Kerja siapa? Kerja Ismail Sabri, kerja Khairi Jamaluddin, kerja pendidikan, Menteri Pendidikan, kerja JPN yang bodoh tahap gaban. Akan menjadi pendatang, tuan-tuan. Kita enggak lah, mungkin kita ni okey lah kan. Tapi anak kita ni akan menjadi pendatang di tanah air dia sendiri. Ramai tuan-tuan ibu bapa yang mengeluh ni sebenarnya mengenai isu vaksin. Sebab vaksin ni tuan-tuan, dia penyebab semua masalah. Dialah penyebab kezaliman kepada kita rakyat ni. Kita dizalimi ni gara-gara vaksin. Kan? Kau berurusan vaksin. Kau ambil IC anakmu vaksin. Mau pergi sekolah vaksin. Mau pergi solat sembahyang di masjid vaksin. Mau nikah vaksin. Bayangkan tuan-tuan apa bodoh punya kerjaan betul. Semua vaksin tuan-tuan. Tidak tahulah kalau pi tandas ni, tidak tahulah mungkin akan datang kan? Mungkinlah. Tidak lama lagi kucing kita di rumah ni perlu vaksin juga ni. Sebab apa? Kita dapat kerajaan bodoh yang tidak otak ni. Kerajaan yang kata orang kan yang pentingkan diri sendiri. Diorang Ismail Sabri, Haji Ji, Khairi Jamaluddin, Menteri Pendidikan ni semua bodoh, tak boleh pakai langsung tuan-tuan. Itu sebab apabila masanya PRU kan, kita tolak. Sebab apa tuan-tuan kan? Ini vaksin ni, kita anti vaksin ni kan, kita tidak boleh berurusan apa saja, tapi boleh mengundi. Boleh kita mengundi tuan-tuan. Bayangkan bah, kau disekat solat, kau disekat anakmu pergi sekolah, disekat macam-macam, tapi mengundi tak sekat. Kau tengok. Jadi aku ingatkan kepada anti vaksin, pejuang-pejuang anti vaksin, tolong tolak ini 2 parti ni di pusat. UMNO bersatu. Kita perlu tolak ini. Apabila pemimpin tu parti tu dia memerintah, memang susahlah mau cakap tuan-tuan. Aku ni sebenarnya berapa hari ni aku mau buat live ni. Habis aku akan bercakap mengenai ketidakpuasaan rakyat termasuk diri saya. Saya tidak akan berpuas hati dengan kerajaan. Kan? Tapi tidak mengizinkan masa tu aku terlampau sibuk buat kerja kan. Sudah pun kita berurusan pun kita tidak boleh masuk. Kan? Kita perlukan vaksin. Terpaksa kawan-kawan kita yang dari jabatan apa semua tu keluar, jumpa kita di luar. Aku sudah beritahu, saya tidak akan bervaksin, tidak. Saya tidak akan bervaksin. Aku akan perjuangkan supaya kerajaan zalim ini tumbang. Apabila grup kita memerintah, insya Allah kan, memerintah lah kan.
kita akan buang nih sistem yang nggak boleh pakai ini. Nah, itu sebab aku cakap tuan-tuan dan perempuan balik-balik dalam live aku. Sepatutnya kerajaan jangan gunakan jabatan, jangan gunakan kemudahan-kemudahan rakyat tuh kan untuk menyekat rakyat yang tidak bervaksin, Mbak. Sepatutnya dia kasih normal macam biasa. Kalau rakyat bervaksin silakan, tidak bervaksin tidak payah, begitu, Mbak. Nah, bayangkan tuan-tuan, coba kamu pikirlah berapa puluh ribu tahun ini, bulan inilah di seluruh Borneo yang mendaftar anak dia untuk mendapatkan kad pengenalan IC ini ditolak, tidak boleh gara-gara vaksin. Sekarang nih aku tengokkan tuan-tuan, kita sebagai rakyat nih macam aku rasa lah kan, ndak apa dipanggilnya, ndak berharga sudah, ndak macam ndak okey sudah dengan dengan kerajaan macam diabaikanlah rakyat nih, macam dia buat bla macam tu aja, dia ndak peduli lagi. Jadi itu sebab balik-balik aku bercakap dalam TikTok, tuan-tuan dan puan-puan, TikTok saya tu kan, saya punya TikTok sudah disekat lagi. TikTok saya tu 6 kali sudah disekat. Sebab aku post benda-benda yang betul. Aku post tentang Dajjal. Aku post tentang WHO. Aku post tentang kezaliman Khairi Jamaluddin dan juga Ismail Sabri, Haji Ji dan Mufti Sabah si bongso tu. Kan? Semua pegawai-pegawai aku jabatan tu aku ada post di TikTok. Kena blok, kena sekat. Disekat kita tuan-tuan. Kezaliman ini kerajaan aku. Tuan-tuan, aku kadang-kadang kan susah lah mau cakap tuan-tuan. Hari ini Jumat, tidak lagi aku tersolat. Aku tidak boleh sembahyang, terpaksa di rumah. Sebab aku tidak boleh masuk, aku tidak vaksin. Aku tidak bervaksin. Jadi memang tidak boleh berurusan lah, kata orang. Jadi ini tuan-tuan, kita cerita mengenai, habis ada 2 isu lagi nih. Satu isu peruntukan, satu mengenai kemerdekaan Borneo nih. Tuan-tuan dan puan-puan, ya. Coba kamu pikir budget kan, kita cerita budget lah dulu, yang diumumkan oleh Kementerian Keuangan tuh, termasuk sama-sama dengan Ismail Sabri lah kan. Budget 332 bilion budget peruntukan seluruh kan. Lepas tu Sarawak dia dapat peruntukan tu 4.6 bilion Sarawak. Lepas tu tempat kita ni pula 5.2 bilion. Bayangkan tuan-tuan, kita hanya 5 mana sudah ni? 5.2 bilion. Bayangkan. Lepas tu pula tuan-tuan, peruntukan kaum pula. Hari ini aku panas betul lah. Pembangunan semua kaum, peruntukan semua kaum di seluruh negara, kan? Di Malaya termasuk di Borneo ni. Cina dapat peruntukan 200 juta. Cina dapat 200 juta. Cina 200 juta, okey? Aku tidak pertikaikan, cuma aku nak bagi tahu ni ketidakadilan kerajaan bodoh tahap gaban ni. India 145 juta. India, kaum India, kan? Cina 200 juta, India 145 juta India. Borneo dan Sarawak, kan? Borneo dan Sarawak 10 juta aja tuan-tuan. Aku tanya kamu sini dalam live aku ni. Kita dapat 10 juta, Cina dapat 200 juta, India dapat 145 juta. Kita 10 juta. Nampak sangat kan Bumi Putra hendak dihormati? Nampak sangat kan kerajaan mau bunuh Bumi Putra kan? 10 juta tu apa tu 10 juta tu? Kaum di Borneo ni begitu 30 lebih etnik Bumi Putra bah. Kau dapat 10 juta seluruh. Termasuk Sarawak dan Sabah, Borneo. 10 juta. Cina 200 juta. India 145 juta. Kau tengok tuan-tuan, bayangkan. Truknya kerajaan persekutuan yang kerajaan zalim ni, yang aku panggil
kerajaan yang telah mengikut atau menggunakan sistem Dajjal ni, troknya kerajaan Ismail Sabri dan Haji Gini, tuan-tuan. Kita 10 juta. Bayangkan tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, aku ada nampak viral. Kemarin dulu mengenai ada orang komen kan mengenai Borneo ni, Sabah ni bila keluar Malaysia. Jadi dalam satu kenyataan tu tuan-tuan, ramai yang komen. Kan? Ramai yang komen. Saya nampak tu komen. Kebanyakan yang komen tu daripada Malaya, termasuk orang-orang Sabah yang telah menyokong perjuangan Malaya. Jadi aku mau beritahulah kepada orang-orang Borneo, berhentilah menyokong perjuangan Malaya tu. Berhentilah. Malaya tidak akan sokong kamu ni, percayalah kamu apa yang saya cakap. Okey. Saya bagi kamu contoh. Parti Malaya masuk ke Borneo, orang Borneo berebut-rebut masuk Ali. Berebut-rebut sampai dewan tu penuh, jam, banyak kereta pun jam. Berparkingan, banyak orang datang Parti Malaya. Jadi buang tu sifat pemikiran yang bodoh, yang kolot tu. Jangan kamu sokong ini Parti Malaya. Parti Malaya ini parti penipu ni tuan-tuan. Saya kisah tahu kamu terus terang lah. Kamu kongsi biar dengar ni orang-orang yang orang Sabah yang menyokong perjuangan Parti Malaya tu. Parti Malaya ni tuan-tuan penipu. Kamu tidak sedarkah tuan-tuan isu minyak ni saja? Isu minyak ni saya kisah tahu kamu, kita baru 5% ni tuan-tuan. Tak payahlah aku cerita panjang-panjang. Kita baru 5% ni. Kamu tak sedar lagi kah mengenai isu minyak? Satu saja isu minyak. Itu pun kamu tak sedar, kamu sudah ditipu. 95% Malaya. 45% UMNO. 50% Petronas. Itu kan nampak sudah kita ditipu. Kenapa kamu tak sedar lagi nih? Aduh, apalah orang Sabah nih, tolong up lah sikit. Bangkit, kita memperjuangkan hak kita nih. Tak perlu ditakut. Itu sebab aku mau bagi tahu kepada di sini rakan-rakan aku. Sekarang nih aku berfikir, ada 2 malam sudahlah aku berfikir. Tidak ada juga nih tuan-tuan cara dia ni selagi kita tidak memperjuangkan Borneo keluar Malaysia. Kita mesti memperjuangkan keluar Malaysia juga ni, baru aman kita ni. Saya kisah tahu kamu. Apabila kita dalam Malaysia, memang beginilah keadaan kita ni. Kita perlu tolak ini pemimpin-pemimpin yang perompak, pencuri. Penuh dengan salah guna kuasa, penuh dengan rasuah segalanya. Kita perlu tolak ni tuan-tuan. Tolong sedarlah kan. Sedarlah. Orang-orang Sabah, orang Borneo, tolonglah sedar. Kalau kamu tengok sekarang sudah terbukti kezaliman mereka kan. Tak payahlah aku cerita balik-balik. Kita bersatu, tak perlulah kira agama tu. Jangan kira kaum tu. Kita kena tumbangkan. Ini sebenarnya yang menguruharakan di tempat kita ni, dia ada 2 aja nih, 2. Yang paling ku benci lah kan. UMNO dan Bersatu. Ini parti tak boleh pakai langsung nih tuan-tuan. Diorang ni perosak, diorang ni parti. UMNO ni kamu tak tahu kah? Dia dapat hasil minyak 45% daripada hasil minyak dari Petronas bah. Petronas 50%, kita 5% saja. UMNO dapat 45% hasil minyak kita ni, dia curi, dia rompak. Dia gunakan syarikat Petronas untuk ambil kita punya hasil minyak. Ini aku rasa kamu tahu nih tuan-tuan. Jadi tolong sedarlah sikit kan. Sedar, kita bangkit. Kita harus memperjuangkan keluar Malaysia ni tuan-tuan. Tak boleh sudah ni. Kalau sudah begini keadaan, bayangkan. Aku cerita dengan JPN, pasal JPN balik. Berapa puluh ribu budak-budak sekarang buat permohonan IC ditolak. Gara-gara vaksin gara-gara 1 dos suntikan. Tak boleh sudah ambil IC tu budak-budak. Kasihan. Termasuk anak saya tu. Yang belajar di Sanjek tu, tak boleh sudah ambil IC-nya, tak boleh. Tak boleh sekolah, tak boleh. Kasihan budak-budak bah. Inilah kezaliman kerajaan Ismail Sabri dan Khairy Jamaluddin, Menteri Pendidikan. Haji Jin tak boleh pakai ini tuan-tuan. Tolong berfikirlah sangat. Mungkin kamu sekarang kamu tak kena. Tapi satu hari kamu akan kena dengan kezaliman Ismail Sabri ini.
Ajiji, Khairi Jamaluddin dan Menteri Pendidikan yang bodoh tahap gaban nih. Ini Menteri Pendidikan nih bodoh nih. Nggak ada otak nih. Khairi Jamaluddin, Menteri Kesehatan nih. Bukan bidang dia kesehatan nih, tapi tiba-tiba dia jadi Menteri Kesehatan nih, pun pelik lah. Dia nggak tahu nih, yang dia tahu nih obat Panadol aja dia tahu nih, si Khairi Jamaluddin nih. Nggak ada kelulusan dia nih. Menteri Pendidikan kanan nih yang telah buat undang-undang konon dia akan dia akan ambil tindakan kepada guru-guru yang menolak vaksin. Ini Menteri Pendidikan bodoh. Nggak boleh pakai ini. Itu aku bilang. Kerajaan Perikatan Nasional termasuk UMNO dan juga Bersatu, dia melantik menteri-menteri yang bodoh, yang tidak otak nih. Jadi tuan-tuan, insyaallah kita sambung lagi isu-isu semasa berkaitan dengan isu rakyat lah kan, tuan-tuan dan puan-puan. Insyaallah, assalamualaikum, salam sejahtera dan salam revolusi.